Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurhani Sofia binti Zanabidin. Dalam video kali ini, saya dan dua orang rakan saya, kami akan membentangkan hukum hakam dari segi agama Islam dan sains teknologi itu sendiri tentang penggunaan pengklonan manusia, iaitu satu teknik yang telah dijumpai pada zaman dahulu dan sering digunakan kaedah itu sendiri dalam sains perubatan untuk zaman sekarang. Isu yang kita akan lihat dalam video ini adalah berkaitan pengklonan manusia. Apakah kepentingan ataupun adakah itu sesuatu yang dibolehkan dalam agama Islam? Walaupun dalam sains dan teknologi itu sendiri kita dapat lihat banyak faedah-faedahnya, tetapi adakah ia boleh diterima di akal dan hukum hakam dalam Islam membenarkan teknik ini ataupun tidak? Terusnya kami akan mengupaskan tentang positiviti dan negativiti yang dapat kami peroleh dengan research yang kami telah buat tentang pengklonan manusia ini sendiri. Okey, jadi setelah kami cuba untuk mengupas isu-isu ni dengan lebih dalam, terdapat beberapa positiviti yang kami peroleh daripada teknik ini sendiri, iaitu apabila terdapat masalah genetik dalam isu perubatan, kita boleh guna teknik ini untuk ambil sampel masalah genetik itu dan kita boleh membuat eksperimen ke atasnya untuk mencari punca terjadinya penyakit genetik itu dan sekaligus untuk mendapatkan rawatan yang lebih terbaik untuk mereka yang menghadapi masalah genetik itu sendiri. Walaupun banyak positiviti yang kita dapat daripada pengklonan manusia itu sendiri dari segi sains dan teknologi, terdapat beberapa negativiti yang dipandang dalam agama Islam yang menyebabkan pengklonan manusia ini sepatutnya diharamkan dalam sesebuah negara. Ini kerana apabila lahirnya anak daripada DNA penerima yang kita tidak tahu asal-usul, ia akan menyebabkan kesusahan dalam silsilah keluarga itu sendiri, sulitnya untuk mereka berkahwin, menerima harta dan ia akan menyebabkan siapakah orang yang boleh jaga anak itu menjadikan lebih sukar untuk para hakim menentukan hak penjagaan untuk anak itu sendiri. Antara contoh pengklonan yang manusia telah berjaya hasilkan ialah kejayaan penghasilan kambing biri-biri yang dinamakan Dolly. Dolly telah dilahirkan pada 5 Julai 1990 dan dikenalkan pada seluruh dunia pada Februari tahun 1997. Isu Dolly ini juga menjadi hangat kerana ia adalah spesies mamalia pertama diklon daripada sel somatik dewasa menggunakan proses pemindahan nuklear yang telah berjaya dan hidup selama beberapa tahun, iaitu selama lebih kurang 6 tahun, dan Dolly telah meninggal pada 14 Februari 2023. Dolly telah menjadi publicity besar-besaran kerana potensi dan kesan teknologi pengklonan yang dilihat semakin bertambah baik. Perkara ini telah menyedarkan ramai pihak bahawa kemungkinan untuk para saintis mengklonkan manusia menjadi tinggi. Jadi dalam isu kita ni, iaitu pengklonan, makasih syariah ni penting untuk kita tahu pengklonan ni apa tujuan dia dan apa makna dia dan apa kebaikan dia untuk umat manusia. Secara umumnya, makasih syariah ni pernah diterangkan oleh usul fiqh bahawa ia merupakan satu makna dan tujuan dalam mensyariatkan sesuatu hukum bagi menjamin kemaslahatan, iaitu kebaikan bagi umat manusia. Selain itu, dalam menimbang proses pengklonan ni, kita kena memastikan bahawa pengklonan ni tak melanggar prinsip-prinsip dan berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Jadi, tugas kita sebagai umat Islam, kita kena pastikan yang pengklonan ni dia still berada dalam kerangka syariah. Okay, macam mana kita nak tahu yang pengklonan ni dia tak mengacau 5 prinsip tersebut? Okay, agama, kita tengok agama Islam sendiri, kita tengok pada niat seorang tu kan. Kalau dia guna proses pengklonan ni untuk apa? Untuk dapatkan zuriat. Jadi tak apa. Lainkan kalau dia gunakan proses pengklonan ni untuk macam pasangan homoseksual, diorang nak ada anak, tapi perempuan dengan perempuan mana boleh ada anak kan. So diorang buat proses pengklonan ni guna sperma daripada lelaki lain, lepas tu dia masukkan dalam perempuan tu. So benda tu dah salah, dah melanggar prinsip agama. Seterusnya, nyawa. Agama Islam sangat mementingkan nyawa. Sebab itulah haram membunuh diri,
haram mencabut nyawa dengan sengaja. Dia cabut nyawa dengan sengaja sebelum ajal seseorang tu sampai. Maksudnya kita bunuh orang ataupun kita bunuh diri. Kan benda tu memang haram. Basically pengklonan ni dia tak akan mengancam nyawa. Prinsip yang ketiga adalah akal. Jadi pengklonan ni adalah hasil daripada penemuan sains, ahli sains dan teknologi. Tak salah pun diorang nak kaji benda-benda ni untuk proses pembelajaran, untuk proses menambah ilmu. Tapi janganlah kita salah guna perkara ni, iaitu pengklonan, ke arah yang tak betul. Kan? Terusnya, keturunan. Okay, macam yang saya cakap tadi, kalau dia punya sperma penghuni yang tidak dikenal pasti, so kalau bayi tu dah lahir, macam mana kita nak tentukan nasab dia? Macam mana kita nak tentukan wali dia, apa semua kalau dia dah besar nanti, betul tak? So benda tu dah mengganggu adat dan keturunan itu sendiri. Yang seterusnya adalah harta. Harta tu adalah sangat penting untuk manusia pada zaman sekarang dan zaman dulu lagi. Jadi selagi perkara itu tak mengganggu ekonomi negara, ekonomi rumah tangga tersebut, maka ianya tak akan menjadi satu masalah. Yang seterusnya berlandaskan dengan kawaid fiqhiyah. Kawaid fiqhiyah pula merupakan gabungan daripada dua kalimah daripada bahasa Arab, iaitu kaedah dan fiqh. Kaedah bermaksud asas, iaitu yang dijadikan dasar bagi sesuatu perkara. Manakala fiqh pula berasal daripada perkataan fiqh, yang bermaksud ilmu mengenai hukum syarak yang diperolehi dari dalil tafsili. Jadi ilmu ni bermula apabila terlalu banyak hukum yang telah diistinbatkan sehingga berselerak. Jadi para ulama mengambil inisiatif untuk menyusun semula hukum-hukum tersebut. Terdapat 5 kaedah fiqh yang telah disepakati oleh para ulama pada zaman dahulu. Yang pertama iaitu segala urusan ditentukan melalui niat. Macam pengklonan ni juga. Kita buat pengklonan ni, apa niat kita? Niat kita baik atau tak? Yang kedua adalah keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Maksudnya kita yakin yang kita buat ni betul, yang kita buat ni tak melanggar prinsip-prinsip Islam. Jadi it's okay untuk kita buat benda tu. Yang ketiga iaitu kesukaran membawa kemudahan. Macam yang saya cakap, bagi mereka yang tak boleh, yang ada masalah untuk mendapatkan zuriat, jadi diorang guna inisiatif pengklonan ni untuk dapatkan zuriat antara suami isteri. Kaedah yang keempat adalah kemudaratan hendaklah dihilangkan. Jadi dengan hilangnya kesukaran tadi, so kemudaratan tu pun akan berkurang. Jadi yang kelima adalah adat. Adat penentu hukum. Selagi pengklonan ni tak mengacau adat, kita sebagai orang Islam, sebagai Melayu, sebagai warga Melayu, sama ada proses tersebut akan mengganggu adat atau tidak, ulama akan menentukan hukum bagi isu tersebut berlandaskan apa yang diorang bincang. Banyak dalil yang boleh kita lihat menolak isu pengklonan ini. Contohnya kita boleh lihat dalil surah Al-Isra ayat 70 yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah memulakan anak-anak Adam dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik, serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Tafsiran yang dapat dibuat daripada ayat ini bahawa Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk fizikal yang paling baik, seimbang dan sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Mereka iaitu manusia diberikan ilmu penglihatan, pendengaran, pembicaraan dan hati. Manusia juga dijadikan berjalan pada dua kaki dengan tegak dan makan dengan tangannya. Sedangkan makhluk lain ada yang berjalan dengan kakinya 4 dan makan menggunakan mulut. Berkat kesemua hal itu, manusia dapat memahami, mendapat banyak manfaat, membezakan di antara segala sesuatu, mengenal kegunaan manfaat dan bahayanya bagi urusan agama dan duniawi. Kesimpulan yang kami dapat buat daripada hasil penyiasatan pengklonan manusia itu,
Terdapat beberapa kesan positif daripada segi sains dan teknologi apabila datangnya satu penyakit genetik dan kita dapat ubatinya. Tetapi kesan buruk itu sendiri telah menutupi kebaikan-kebaikan dan faedah-faedah teknik pengklonan manusia itu. Ini kerana apabila seseorang menggunakan teknologi pengklonan manusia itu dengan cara yang salah dan mahukan anak yang sempurna, lebih sihat, lebih aktif mengikut apa yang kita mahu, ia tidak mendatangkan sifat rasa syukur kepada Allah untuk seseorang itu kerana mereka tahu mereka boleh dapat apa yang mereka mahukan, anak yang mereka mahukan dengan jumlah wang yang banyak supaya mereka dapat memuaskan hati mereka sendiri. Antara objektif utama maqasid syariah itu sendiri, ia memenuhi kepentingan dan menjauhi kemudaratan. Jadi apa yang kita dapat lihat, pengklonan manusia itu sendiri membawa banyak kemudaratan berbanding dengan kepentingannya sendiri. Jadi Islam tidak menggalakkan masyarakatnya sendiri, umatnya sendiri untuk melakukan perkara-perkara yang boleh datangkan kemudaratan kepada kesihatan dan keselamatan kita. Jadi pengklonan manusia ini sangatlah harus kita jauhi dan diharamkan dalam negara kita sendiri.